Biologi tingkatan 5. Hari ini kita akan belajar bab 4 mengenai pembiakan dan pertumbuhan. Kita lihat pada tajuk yang pertama iaitu menganalisa pembentukan gamit. Dalam tajuk ini, murid-murid akan dapat menerangkan keperluan organisma untuk membiak, menyatakan jenis pembiakan, menerangkan keperluan pembentukan gamit, menguraikan pembentukan sperma dalam manusia, menguraikan pembentukan ovum dalam manusia dan membandingkan pembentukan sperma dan ovum. Keperluan organisma untuk membiak. Mengapa organisma perlu membiak? Pertama, untuk menghasilkan organisma baharu daripada spesies yang sama. Kedua, menjamin kesinambungan spesies. Dan yang ketiga, mengekalkan populasi untuk keseimbangan alam. Sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, kita lihat dulu jenis-jenis pembiakan. Terdapat dua jenis pembiakan. Pertama, pembiakan seks di mana berlakunya penyatuan antara gamit jantan dan gamit betina. Dan yang kedua ialah pembiakan aseks, tidak melibatkan penyatuan gamit di antara gamit jantan dan gamit betina. Apa pembentukan gamit diperlukan? Pertama, untuk mengekalkan bilangan kromosom diploid dalam zygot selepas persenyawaan berlaku. Dan yang kedua, menghasilkan gamit yang mempunyai bilangan kromosom separuh daripada sel induk. Proses pembentukan gamit berlaku dalam organ pembiakan. Di sini ialah sistem pembiakan lelaki, yang mana dia terdiri daripada uretra, zakar, testis, skrotum, kelenjar prostat, vesikel semen, ductus sperma. Proses pembentukan gamit berlaku di dalam testis. Sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki terdiri daripada sepasang testis yang menghasilkan gamit yang dipanggil sperma dan hormon testosteron yang mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki. Testis terkandung di dalam skrotum yang terletak di luar badan. Di dalam testis terdapat lebih 200 lobus atau rongga yang terdiri daripada tubul seminiferus. Pada tubul seminiferus terdapat sel-sel induk yang belum mengalami pengkhususan dikenali sebagai sel germa. Sel germa primordial membahagi secara mitosis berulang kali dan menghasilkan banyak spermatogonium. Terdapat sel setoli yang berfungsi memberi nutrien kepada spermatozoa. Semasa kanak-kanak lelaki mencapai akhir balik, spermatogonium mengalami pertumbuhan menghasilkan sel spermatosid primer. Sel spermatosid primer ini akan bermeiosis 1 menghasilkan spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan spermatid dan spermatid membeza menjadi spermatozoa matang yang dikenali sebagai sperma. Struktur sperma. Sel-sel sperma memiliki struktur yang khusus, terdiri daripada bahagian kepala, bahagian tengah dan bahagian ekor yang panjang. Bahagian kepala sperma mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondria yang membekalkan tenaga bagi membolehkan sperma ini berenang ke arah ovum. Bahagian kepala sperma terbenam di dalam sel setoli. Sperma mendapat nutrien daripada sel setoli dan berkembang menjadi matang. Kemudian sperma ini akan diangkut di sepanjang tubul seminiferus ke epididymis. Seterusnya, sperma bergerak ke arah vas deferens dan dibebaskan melalui uretra oleh zakar. Sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan terdiri daripada faraj, cervix, uterus, ovari dan tube fallopian. Apakah fungsi setiap bahagian tersebut? Tube fallopian adalah tempat di mana berlakunya proses persenyawaan. Uterus adalah tempat berlakunya proses penempelan embryo. Ovari, terdapat dua ovari di bahagian kanan dan kiri. Ovari menghasilkan ovum dan hormon wanita iaitu estrogen dan progesteron yang mengawal perkembangan seks sekunder bagi seorang wanita. Faraj ialah tempat di mana sperma akan dilepaskan oleh zakar. Sperma akan berenang ke arah cervix dan seterusnya ke arah tube fallopian. Cervix menghasilkan bahan yang dapat membunuh bakteria.
oogenesis. Oogenesis adalah proses penghasilan ovum, iaitu gamet betina. Proses oogenesis berlaku di dalam ovari seorang perempuan. Semasa dalam kandungan, di dalam ovari janin sudah terdapat sel-sel germa primordium atau oogonium. Oogonium akan mengalami mitosis berulang kali menghasilkan banyak usid primer. Semasa bayi dilahirkan, usid primer dalam peringkat profasa. Usid primer kemudiannya mengalami masa rehat sehingga masa puberti, iaitu masa balik. Pada masa puberti, iaitu akil balik, berlakunya proses oogenesis. Usid primer mengalami meiosis 1, menghasilkan usid sekunder dan jasad polar. Jasad polar ini akan merosot. Seterusnya, usid sekunder dibebaskan semasa ovulasi atau pengovulan. Sebaik sahaja persenyawaan berlaku, usid sekunder melengkapkan meiosis 2, membentuk ovum dan jasad polar. Seorang wanita hanya mampu menghasilkan paling banyak 400 ovum selama hidupnya. Meskipun ovarium seorang bayi perempuan sejak dilahirkan sudah mempunyai 500,000 hingga 1 juta usid primer. Setiap bulan, wanita akan membebaskan satu sel telur dari salah satu ovariumnya. Bila sel telur ini tidak mengalami persenyawaan, maka akan terjadilah pendarahan atau haid yang dikenali juga sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi 1 bulan sekali saja. Pada ketika wanita tidak mampu lagi melepaskan ovum, menstruasi pun menjadi tidak teratur lagi. Akhirnya terhenti sama sekali. Masa ini disebut sebagai menopause. Mari kita lihat perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Kedua-dua proses spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan gamet. Proses ini berlaku di dalam organ pembiakan. Sel induk bagi spermatogenesis dan oogenesis ialah sel germa primordium yang bersifat diploid, iaitu 2N. Sel-sel spermatogonium dan oogonium akan mengalami mitosis berulang kali untuk menghasilkan spermatosid primer dan usid primer yang bersifat diploid. Kita lihat pula perbezaan di antara spermatogenesis dan oogenesis. Bagi spermatogenesis, spermatosid primer akan mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosid sekunder yang bersifat haploid, iaitu N. Spermatosid sekunder yang dihasilkan semasa meiosis 1 adalah seiras. Berbeza dengan oogenesis. Semasa meiosis 1, usid primer akan menghasilkan usid sekunder dan jasad polar. Usid sekunder juga bersifat haploid, tetapi jasad polar akan merosot. Seterusnya, semasa meiosis 2, spermatosid sekunder akan membahagi menghasilkan spermatid. Spermatid ini akan mengalami pembezaan menghasilkan sel sperma yang matang. Sel sperma yang matang mempunyai struktur khas, iaitu kepala, bahagian tengah dan ekor. Manakala dalam oogenesis, usid sekunder akan mengalami meiosis 2 menghasilkan ovum dan jasad polar. Jasad polar ini akan merosot. Proses meiosis 2 di dalam oogenesis berlaku sebaik sahaja penembusan sperma ke atas usid sekunder.